وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر. ربي تم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Sadaqallahul azim. Amma ba'. Yang dirahmati Allah, Tuan Imam serta seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin, muslimat, ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebelum kita mulakan majlis kita pada malam yang mulia ini, marilah kita sama-sama niat i'tikaf di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan sepanjang kita duduk di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mendapat pahala i'tikaf di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid. Dan marilah kita sama-sama membaca umul kitab dan kita hadiahkan pahala bacaan umul kitab kita. Yang pertama untuk Nabi kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh ahli keluarga baginda dan sahabat-sahabat baginda. Seterusnya kepada para alim ulama, guru-guru kita. Seterusnya kepada kedua ibu dan ayah kita. Seterusnya kepada pasangan kita. Seterusnya kepada kedua ibu dan bapa mertua kita. Seterusnya kepada seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang sekali lagi masih lagi memberi ruang dan peluang kepada kita untuk hidup satu hari lagi di atas muka bumi Allah ini. Dan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala karena Allah Ta'ala sekali lagi telah memilih kita untuk menghadirkan diri ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini, untuk kita sama-sama menunaikan salat maghrib berjamaah. Dan Alhamdulillah, dapat pula kita duduk dalam majlis ilmu yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih lagi mengekalkan nikmat iman dan Islam dalam diri kita. Dan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah Ta'ala telah memilih kita untuk menjadi umat-umat kesayangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala di samping nikmat-nikmat yang besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, Allah Ta'ala juga mengurniakan nikmat-nikmatnya yang lain kepada kita. Di antaranya nikmat kesihatan,
Yang mana kita tengok ada di kalangan kita yang tidak sihat, tapi boleh mai ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala ni. Dan pahala mereka tak sama dengan pahala orang yang sihat. Tak sama. Nah, orang sakit dia boleh mai masjid, pahala dia lagi dahsyat pada orang sihat. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Semua ni adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua nikmat ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah At-Takatsur ayat yang ke-8, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman, kemudian kata Allah, yakni di hari akhirat, segala nikmat-nikmat yang kamu dapat atas dunia dahulu, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nikmat iman dan Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, kok mana kita guna nikmat iman dan Islam tersebut? Adakah kita sedang menjaga nikmat iman dan Islam tersebut? Sebab Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ muslimun. Jangan kamu mati, kata Allah, melainkan kamu mati dalam keadaan Islam. Kita tanya balik diri kita, adakah kita sedang berusaha menjaga nikmat iman dan Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita? Kalau kita duduk dalam golongan yang duk jaga iman dan Islam, insya-Allah kita akan balik rumah kita yang asal, iaitulah syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan seandainya kita bersyukur akan nikmat iman dan Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, nescaya Allah Ta'ala akan tambahkan lagi nikmatnya ke atas kita. Tapi ingat, kalau kita kufur, ingkar dengan nikmat iman dan Islam yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, maka kita kena ingat bahawa azab Allah Ta'ala itu adalah amat pedih. Sebab itu tanda-tanda Allah Ta'ala ni sayang kat kita, iaitulah Allah Ta'ala hantar kepada kita seorang insan yang sangat rindu kepada kita. Seorang insan yang amat mengasihi kita semua, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi cukup sayang kat kita. Nabi tinggal kat kita ni petua punya banyak. Nabi kata nak selamat daripada api neraka, Nabi kata setiap kali lepas sembahyang maghrib, lepas sembahyang subuh, baca Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Nabi kata siapa yang baca Allahumma ajirna minan nar 7 kali lepas maghrib, seandainya dia meninggal dunia pada waktu malam, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan Nabi kata siapa yang baca 7 kali setiap kali lepas solat subuh, seandainya dia meninggal dunia pada waktu siang, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Allahu Akbar. Dan Nabi kata siapa yang baca ayat kursi sekali setiap kali lepas sembahyang, maka jarak dia dengan syurga adalah kematian. Allahu Akbar. Kalau kita cek balik lah, kita duk cek balik pasal apa Allah Ta'ala duk panjang lagi usia aku ni. Cek-cek tengok had tu pun kita tak buat lagi. Allahu Akbar. Kalut sungguh kita ni. Kalut sungguh. Sebab itu kita kena ingat mengapa Allah Ta'ala jadikan kita. Kenapa Allah Ta'ala jadikan kita? Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepada aku. Maknanya Allah Ta'ala jadikan kita ni untuk apa? Untuk melakukan amal ibadah kepada Allah. Sebab tu kita tak boleh merungut. Pasal apalah kena semayang banyak sangat. Kan? Padahal Allah Ta'ala jadikan kita ni untuk apa?
untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita buat amal ibadah kepada Allah ni untuk Allah ya. Kalau kita tak semayang, Allah Ta'ala rugi ya. Sekupang habuk pun Allah Ta'ala tak rugi. Tapi kita buat tu untuk siapa? Untuk diri kita sebenarnya. Nak selamatkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita kena ingat, tujuan Allah Ta'ala jadikan kita yang pertama untuk melakukan amal ibadah kepada Allah. Yang kedua, Allah Ta'ala jadikan kita ni untuk apa? Untuk mencintai baginda Nabi SAW. Oh, rupanya punca dia kot tu, kena ada. Maknanya Allah Ta'ala jadikan kita bukan setakat melakukan amal ibadah kepada Allah semata-mata, tetapi Allah Ta'ala jadikan kita juga untuk mencintai Nabi kekasih kita, Nabi Muhammad SAW. Sebab tu dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Nabi SAW bersabda, tidak sempurna iman seseorang selagi mana, kata Rasulullah, dia tak kasih kepada aku, kata Rasulullah, lebih daripada dia kasih akan ibu dan ayahnya, lebih daripada dia kasih akan anak pinaknya, lebih daripada dia kasih akan sekalian manusia. Maknanya kalau dalam hati dia ada lagi manusia yang paling dia sayang selain daripada Rasulullah, maknanya imannya belum sempurna. Berapa ramai dah hadut balik bertemu dengan Allah. Nah, balik dalam keadaan Allah Ta'ala pun tak kenal. Balik dalam keadaan Rasulullah pun dia tak kenal. Yang balik bertemu dengan Allah dalam keadaan Rasulullah pun dia tak sayang sungguh-sungguh. Allahu Akbar. Kalau kita sayang betul-betul pada Rasulullah, nah, bila kita ada berkemampuan, maka bumi yang pertama yang akan kita pergi iaitulah Madinah. Mekah dengan Madinah. Itulah tempat yang paling seronok yang ada di atas muka bumi Allah. Sebab tu kata ulama, pok-pok kafir ni dia pun akan tahu kata tempat yang paling seronok ialah Mekah dan Madinah. Kalau dia pun tahu tak dan kat kita. Tak dan kat kita. Sebab tu dia pun nak seronok kadang-kadang jadi tak ketahuan punca. Mai di Langkawi duduk jemuk tepi Langkawi tu macam dengan buaya. Kan, duduk jemuk kadang-kadang pakai baju pun tak pakai. Nah, dia duduk ingat seronok lah kan tu. Rupanya ada tempat yang paling seronok di atas muka bumi Allah, iaitulah Mekah dengan Madinah. Sebab tu jangan kita kata aku ni tak ada duit nak pergi lagu mana. Nah, kita meletakkan harta benda tu nombor satu nak pergi Mekah dan Madinah. Padahal ada orang tak ada duit pun sampai potu ke. Yang kita heran, ada duit punya banyak, tanah sampai berekar-ekar, Madinah tak sampai. Korea sampai 8 kali lah. Sampai hadut jaga lapangan terbang Korea pun kata, lah mai pula dah mangkuk ayun ni. Madinah tak sampai-sampai lagi. Allahu Akbar. Kata cinta pada Rasulullah. Sebab tu kalau kita tak kenal sungguh-sungguh Rasulullah sampai di bumi Madinah, tak rasa apa. Dia telah lagu ni ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal apa? Pasal dia tak kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak kenal sungguh. Kalau orang yang tahu kenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila sampai saja di bumi Madinah, jantung ni duk dak. Pasal apa? Pasal nak berjumpa dengan kekasih. Sebab Nabi kata, siapa yang datang menziarahi aku, walaupun aku sudah meninggal dunia, kata Rasulullah, tapi seolah-olah dia menziarahi aku seperti mana aku ni masih hidup. Bila sampai di bumi Madinah, duk rasa duk dak. Bila tengok kubah hijau tu dah meramu ayak mata.
Bila turun saja bijak kaki dekat Masjid Nabawi, duk rasa, ya Allah, di bumi inilah tempat Rasulullah pernah bernafas. Allahu Akbar. Bila duk berjalan di atas muka bumi Madinah, duk rasa, ya Allah, di tempat aku pijak ini, sudah pastilah Rasulullah pernah bijak tempat aku duk bijak ni. Allahu Akbar. Dirasa tu lain macam. Sebab apa? Sebab bertemu dengan kekasih. Tapi kalau tak kenal Rasulullah, Allahu Akbar, dia pergi tak rasa apa. Tak rasa apa. Tambah pula hak jenis tak mau pergi Mekah dengan Madinah. Dia duk baca buku mastika. Duk baca buku mastika, dia kata, duk cerita dalam buku mastika orang yang banyak dosa, tak nampak Kaabah. Tak nampak Kaabah. Dia kata, aku risaulah, aku tak pergi dah pasal. Tiba-tiba anak beli tiket apa semua, kena pergi juga. Pergi mutawif kata, kita akan turun di Madinah dulu. Kawan turun Madinah, masuk dalam Masjid Nabawi, duk rasa susah hati lah. Dia kata, tu yang aku tak mau main. Kawan dia tahu pasal apa. Dia kata, tak nampak Kaabah. Kawan dia kata, Kaabah pelotak. Kaabah bukan duduk dalam Masjid Nabawi. Kaabah duduk di mana? Masjidil Haram. Dia kata, aku ingat aku banyak dosa dah. Gitu tak mau pergi. Allahu Akbar. Orang usaha nak pergi, kalau dosa banyak mana pun pergi. Pasal apa? Sebab Allah Ta'ala itu maha pengampun. Cuma dosa kita ni Allah Ta'ala tak ampun bila terbitnya matahari di sebelah barat dan nyawa sampai di halqum. Kita duk jaga yang tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan usia kita. Kita banyak berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Kalau kita kenal sungguh-sungguh Nabi kekasih kita, nescaya kata ulama, himpun pilah amalan banyak mana. Kita nak hadiah kepada Rasulullah sebagai nak balas jasa Rasulullah, nescaya takkan terbalas jasa baginda Nabi SAW. Tak terbalas. Allahu Akbar. Kalau tengok macam mana Nabi berdakwah di Taif, Nabi dibaling dengan batu, dibaling dengan kasut, dibaling dengan kayu, sehingga berdarah tubuh yang mulia baginda Nabi SAW. Dan tu pun tak terbalaslah kita. Allahu Akbar. Tiba-tiba hidup atas dunia Rasulullah pun tak kenal. Sebab itu kata ulama, bumi Madinah sebelum Rasulullah berhijrah ke sana, bumi Madinah merupakan tempat penyebaran penyakit wabak. Tempat penyakit wabak. Sebab itu kita tengok ayahanda kesayangan baginda Nabi SAW meninggal di Madinah akibat penyakit wabak. Begitu juga dengan bonda kesayangan baginda Nabi SAW juga meninggal di Abwa, dekat dengan Madinah, juga akibat penyakit wabak. Dan bila Rasulullah berhijrah ke Madinah, maka di Madinah pada ketika ini kata ulama ada 5 syurga. Ada 5 syurga yang ada di Madinah. Sebab tu rugi kita kalau kita ada duit, kita tak pergi sana. Maklum, taruh barang kemas sampai ketiak. Tapi Madinah tak sampai lagi. Punya duk sayang ke duit. Ada 5 syurga yang ada di Madinah pada ketika ini. Yang pertama syurga yang ada di Madinah. Yang pertama ialah Bukit Uhud. Bukit Uhud kata Rasulullah akan duduk bersama dengan kita di dalam syurga. Boleh Google tengok Bukit Uhud, subhanallah cantiknya. Bagi orang yang tak kenal Rasulullah, dia pergi Bukit Uhud, dia kata, pokok apa, tak ada pun. Cantik tak mana lah. Hak ni jenis orang tak erti. Hadirin hadirat mati Allah sekalian. Yang kedua,
yang ada di bumi Madinah disebut dengan perkampungan syurga, iaitulah tanah perkuburan Baqi', yang mana ada 10,000 orang lebih ahli keluarga Nabi dan sahabat-sahabat Nabi di tanah perkuburan Baqi', yang merupakan perkampungan syurga. Dikata ulama kerana orang yang meninggal dunia di Madinah akan mendapat syafaat daripada baginda Nabi SAW. Yang ketiga, syurga yang ada di Madinah, iaitulah makanan daripada syurga, iaitulah kurma ajwa. Yang keempat, syurga yang ada di Madinah, iaitulah disebut dengan lembah syurga, iaitulah Wadi Butan. Kalau tengok dalam internet ada Wadi Butan ni, satu lembah yang mana Nabi SAW pernah berwuduk di lembah Butan ketika perang Khandaq. Dan kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, lembah Butan di atas sungai-sungai syurga. Dan yang kelima, syurga yang ada di Madinah, iaitulah di dalam Masjid Nabawi, namanya Raudah. Raudah, Nabi kata di antara mimbar dengan rumahku, kata Rasulullah, di antaranya terdapat taman-taman syurga. Dan kata ulama, siapa yang pernah masuk menjejakkan kaki ke dalam Raudah, maka berdoalah kepada Allah, ya Allah, kaki aku ni ya Allah pernah menjejaki Raudahmu ya Allah, maka haramkanlah kakiku daripada menjejaki nerakamu ya Allah. Doa macam tu. Kalau siapa tak sampai lagi doa, minta ya Allah panjangkan usiaku ya Allah, bagilah peluang kepada aku walaupun sekali ya Allah, untuk menjejakkan kakiku ke dalam Raudahmu di dalam Masjid Nabawi ya Allah. Minta pada Allah. Sebab kita nak pergi sana, nak jadi tetamu Allah. Tanam azam dalam diri, selawat bagi banyak tiap-tiap hari, insya-Allah. Allah Ta'ala akan undang kita. Tapi kalau duduk atas dunia ni, tak ada duit, pakai tak pergi lah kot. Pakai dak. Kan, pakai dak. Pasal tak ada kesungguhan. Hadirin ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebab tu bila Nabi diutuskan kepada kita, Nabi SAW membawa berita gembira dan membawa berita yang mendukacitakan kita seandainya kita mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tak jaga nikmat iman dan Islam kita. Kita tak rasa bersyukur dengan menjadi umat kesayangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi diutuskan kepada kita untuk menyelamatkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata ulama, ada 5 amalan yang boleh menyelamatkan kita di hari akhirat nanti. Yang pertama kata ulama ialah membaca Al-Quran. Banyakkan baca Al-Quran. Kata Tuan Guru Ustaz Muhadir Jul, dia kata bila nak baca Quran tu, setiap kali nak baca Quran, peluk Quran. Sebut pada Al-Quran, wahai Al-Quran, aku nak jadi sahabat kepada kamu. Kemudian cium Al-Quran dan baca Al-Quran. Yang kedua, perkara yang boleh menyelamatkan kita di hari akhirat, iaitulah puasa sunat kita. Puasa sunat. Yang ketiga, yang boleh menyelamatkan kita esok di hari akhirat, iaitulah sembahyang sunat kita. Sembahyang sunat kita. Sembahyang sunat tahajud akan memudahkan kita mendapat buku catatan amalan dengan tangan sebelah kanan. Bila dapat buku catatan amalan sebelah kanan, maka tahu dah, dia tahu dah bahawa selepas itu urusan dia akan jadi senang. Tapi kalau dapat buku catatan amalan sebelah kiri dengan tangan kiri, susah hatilah dia waktu tu. Sebab dia tahu dah bahawa selepas itu bahawa urusan dia akan menjadi susah. Yang keempat, perkara amalan yang boleh menyelamatkan kita di hari akhirat nanti, kata ulama, iaitulah doa selepas azan.
Doa selepas azan jangan tinggal dah. Nabi kata siapa yang membaca doa setiap kali lepas azan, maka Nabi kata aku jamin akan mendapat syafaat daripadaku. Kita kadang-kadang tak baca dah. Allahu Akbar. Lepas ni tak mau tinggal dah. Kemudian yang kelima, amalan yang boleh menyelamatkan kita esok di hari akhirat, iaitulah berkawan dengan orang-orang yang soleh dan solehah. Bukan nama dia soleh, bukan nama dia solehah, tapi orang yang baik. Kalau nama dia soleh solehah lagi baik kan. Tapi setengah orang hari ni dia tak mau. Kalau orang perempuan, kalau ada orang hak baik-baik, dia pun akan mau kawan. Dia tak hampa geng ustazah. Hampa geng ustazah, kami geng makan kenduri. Mana lagi geng kami kan. Dia jadi gitu. Sepatutnya kawan bagi sungguh-sungguh, kata ulama. Sebab kawan kita yang soleh inilah yang akan tolong kita esok di hari akhirat. Dia cek tengok kita ada esok dalam syurga. Geng hak duk main mengaji dengan kita ni waktu duduk atas dunia dulu. Cek tengok tak ada. Tengok-tengok duduk dalam neraka. Maka kawan kita yang soleh ni lah akan minta kepada Allah supaya dikeluarkan kita waktu tu yang berada dalam neraka. Bukan kita lah. Kawan dia hak duduk neraka. Na'udzubillah min zalik. Kita nak duduk satu saat pun tak mampu dah, ibu ayah sekalian. Kita nak duduk satu saat pun tak mampu dah. Sebab 1000 tahun dunia baru sama dengan satu hari di hari akhirat. Kalau duduk satu saat di hari akhirat, lama mana? Allahu Akbar. Punya panjang. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan dengan kawan kita yang soleh dan solehah boleh membantu kita esok di hari akhirat nanti. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebab itu Nabi SAW pernah bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam berkaitan tentang neraka. Maka malaikat Jibril alaihissalam berkata, ketika Allah Ta'ala jadikan neraka Jahannam, maka dinyalakan neraka itu 1000 tahun dengan nyalaan dengan api berwarna merah. 1000 tahun Allah Ta'ala nyalakan dengan api berwarna merah, dan 1000 tahun Allah Ta'ala nyalakan api neraka itu dengan berwarna putih. Kemudian Allah Ta'ala nyalakan api neraka itu dengan api berwarna hitam. Lalu menjadi hitam gelap, tidak pernah padam nyala dan baranya. Allahu Akbar. Lepas Allah Ta'ala jadikan neraka, Allah Ta'ala nyalakan api dia 1000 tahun warna merah. Kemudian 1000 tahun warna putih. Dan 1000 tahun warna hitam. Dan selepas itu, sampai ke hari ini, warna dia jadi warna hitam gelap. Dan tidak pernah padam. Menyala. Dan baranya menyala. Allahu Akbar. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian, kata malaikat Jibril, seandainya pakaian ahli neraka digantung di antara langit dengan bumi, nescaya mati habis penduduk makhluk-makhluk Allah yang hidup di atas muka bumi Allah. Maka kalau digantung di antara langit dengan bumi, apa dia ni? Pakaian ahli neraka. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian, dalam hadis qudsi pula Allah Ta'ala berfirman, neraka itu mempunyai 7 tingkat. Neraka ada 7 tingkat. Dan setiap satu tingkat ada 70,000 daerah. Setiap satu tingkat ada 70,000 daerah. Dan setiap satu daerah mempunyai 70,000 kampung. Dan setiap satu kampung ada 70,000 rumah. Dan setiap rumah mempunyai 70,000 bilik. Dan setiap satu bilik mempunyai 70,000 kotak. Dan setiap kotak mempunyai 70 batang pokok zakum. Dan di bawah setiap pokok zakum mempunyai 70,000 ekor ulat.
Dan di dalam mulut setiap ular yang panjangnya 70 hasta mengandungi lautan racun yang hitam pekat, dan di bawah setiap pokok zakum terdapat 70,000 rantai, dan setiap rantai diseret oleh 70,000 malaikat. Allahu Akbar. Dengar hak ni pun letih. Nah, esok ni nak berdiri di padang mahsyar tu pun berpuluh-puluh ribu tahun. Beribu-ribu juta tahun. Orang yang paling singkat kata ulama berdiri di mahsyar esok 50,000 tahun. Allahu Akbar. Kita tu duk sembang lah 50,000 tahun. Mai pagi Jumaat sembahyang subuh, tu imam baca surah Sajdah dengan surah Hal Ata 'alal Insan. Tu pun mengetak kaki dah. Dia tu imam ni baca apa hak panjang-panjang tu. Baca inna a'tayna dengan qul huwallahu ahad sudah. Kan? Tu baru baca surah Sajdah dengan surah Al-Insan. Tu pun kita dah teruk dah. Bagi yang ada penyakit. Apatah lagi esok di mahsyar, berdiri di sana orang yang paling singkat berdiri 50,000 tahun. Kita ni dengan dosa tinggal semayang tu banyak mana dah. Hak tu pun tak qada-qada apa lagi. Allahu Akbar. Hak tu pun kita nak berdiri tak tahu lama mana. Subhanallah, tabarakallah. Sebab tu Nabi kata, kalau kamu tahu bagaimana keadaan kamu di hari akhirat nanti, nescaya kamu akan banyak menangis daripada kamu ketawa. Tapi kita itulah, bila dia duduk depan TV, macam semalam, gegar waganza, selamat hari raya maaf zahir batin. Ada lagu, ada lagi. Tak pergi mana dah. Hang ngajak di masjid ke apa ke tak main dah. Dan dia mula menerak depan tu, jangan duk kata apa. Sedangkan Nabi kata, kalau kamu tahu keadaan kamu waktu berada di hari akhirat nanti, nescaya kamu akan banyak menangis daripada kamu ketawa. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian, walau bagaimanapun kata ulama, besar mana pun dosa kita, besar lagi keampunan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita nak hidup atas dunia ni nak cari redha Allah ya. Kita nak cari redha Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kata ulama, kita nak masuk syurga bukan dengan amal ibadah kita semata-mata. Sebab amal ibadah kita buat, kadang-kadang kita buat dalam keadaan riya. Kadang-kadang kita buat dalam keadaan nak mendapatkan puji manusia. Tetapi kata ulama, kita nak masuk dalam syurga dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Hak tu yang kita nak. Sebab tu mai mengaji. Selagi Allah Ta'ala bagi kesempatan kat kita mai mengaji. Bila kita mai duduk dalam majlis ilmu, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Sebab tu Nabi SAW bersabda, wahai Abu Dzar, kamu mempelajari satu bab daripada ilmu Allah, sama ada kamu nak beramal dengannya ataupun tidak, kata Rasulullah, maka lebih baik daripada kamu sembahyang sunat 1000 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pasal apa Nabi sebut macam tu? Sebab kita ni kalau buat amal ibadah dalam keadaan jahil, kata ulama, amal ibadah kita Allah Ta'ala terima tak? Tak terima. Tak terima. Macam orang yang main semayang, dia ambil wuduk tak betul. Bila ambil wuduk tak betul, semayang dia sah tak? Tak sah. Walaupun bacaan Fatihah dia cantik, tapi tang wuduk ambil tak betul. Semayang dia sah tak? Tak sah. Tapi kalau dia sedang belajar, maka dia dimaafkan. Tu beza dia. Yang bahaya ni pasal tak mau mengaji. Dia tak mau mengaji, orang ajak apa tak mau main. Main masjid tak berhenti. Tahu main masjid tak berhenti. Dia main masjid haram tak berhenti. Dia tahu ku main masjid tak berhenti. Oh bagus ya no.
Tapi tak nak ada pun. Nak ada mana duduk pasal malam, dia main masjid tak berhenti. Ni ada juga je ni. Kesian ni orang perempuan. Nah, waktu duduk muda dulu, orang tanya pasal apa tak mengaji. Dia tak nak ramai. Mai tua tanya pasal apa tak mengaji tu, oi. Ngasuh cucu. Tu nak main bila? Tak tahulah kat depa. Tak tahulah kat depa. Allahu Akbar. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Yang kita heran orang duk main mengajak di masjid apa semua tak mau main. Tiba-tiba anak-anak nak pi pampir apa semua dia duk teriak. Pasal apa? Pasal nak ikut. Anak kata tak boleh pi, mak kata penuh dah. Lepas tu dia kata, tak apa mak duduk dalam bonet, tak apa. Hadirin hadirat rahmati Allah sekalian. Dah masuk waktu Isya. InsyaAllah kita berhenti setakat ni dulu. Kita jumpa di lain kali insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Warzuqna faman nabiyyin. Bijayil khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma faqina في الدين وعلمنا تأويل واهدنا على صراطك المستقيم. اللهم نوّر قلوبنا بنور هدايتك كما نوّرت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Sekian wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.